Hello everyone, I am Cik Mustayat. Okay, today saya nak share about Mona Fandey. Okay, hari ni aku nak ceritakan about Mona Fandey, iaitu merupakan seorang penyanyi yang berasal pada penyanyi, and then dia menjadi dukun yang terkenal. Tunggu apa lagi? Let's go. Okay, cerita ni aku tahu dia sangat popular pada di mana berlakunya satu kes pembunuhan yang sangat dahsyat yang berlaku pada tahun 1993. Alright, kes Mona Fandey ni merupakan kes dukun terkenal di Malaysia pada ketika dahulu. Pernah terlibat dengan satu kes pembunuhan yang sangat kejam, iaitu di mana Mona Fandey telah membunuh Datuk Mazlan atau orang yang dikenali iaitu seorang bekas adun negeri. Macam tu nada dia. Sorry. Dengan cara yang sangat mengerikan. Nama sebenar Mona ialah Maznah binti Ismail. Dan Mona ni telah dilahirkan di Kanggar Perlis pada 1 Januari 1956. Mona juga adalah isteri kepada Fandey. Telah dituduh membunuh adun negeri Batu Talang Pahang iaitu Datuk Mazlan sekitar tahun 1993. Sebelum Mona ini menjadi dukun ataupun menjadi bomah tradisional ini, Mona dikenali sebagai seorang yang penyanyi. Mona juga pernah mengeluarkan albumnya iaitu Diana dan bernyanyikan lagu untukmu. Dan album-album ini diterbitkan sekitar tahun 1987. Dan disebabkan masa itu dia pun telah menjadi seorang artis yang terkenal. Dia pun menggunakan nama glamournya iaitu Mona. Cantik, walaupun nama asalnya Maznah bin Ismail. So disebabkan di dalam bidang nyanyian ini dia tidak mendapat sambutan ataupun orang kata dia berfikir untuk berbarah, dan then disebabkan dia macam orang kata tak mendapat sambutan, dan inilah dia terjun ke dunia dukun ataupun perubatan tradisional lah, lebih kurang macam itulah orang dunia zaman sekarang nak kata macam perubatan tradisional semua dukun tak ada sangat kan macam tu. Suami Mona pula ialah Fandey atau nama sebenarnya ialah Muhammad Effendi bin Rahman. Cantik nama tu kan. Hasil perkahwinan Mona dan Fandey ni, diorang pun dikurniakan seorang anak yang bernama Mashdana. Aku pun tak kenal Mashdana tu siapa, cuma aku tahu setakat ni info yang aku dapat kan. Mashdana tu adalah anak antara Mona dan Fandey lah. Diorang dapat seorang je anak. Effendi ni merupakan suami Mona yang ketiga yang dikatakan pernah menuntut ilmu persilatan di negara jiran iaitu di Indonesia. Selain dikatakan dia menuntut ilmu persilatan, dia juga telah menuntut ilmu gaib. Wow. Takut. So kita teruskan dengan kronologi pembunuhan Datuk Mazlan. Let's go. Pada 13 Julai pada tahun 1993, Datuk Mazlan telah berjumpa dengan Mona dan Fandey. Tujuan Datuk Mazlan ni adalah untuk memperkukuhkan ataupun kata dia nak stay dalam kedudukan politik dia. Maksudnya dia tak nak turun, dia nak stay yang situ je. Ataupun dengan pergi dalam dunia politik disebabkan Mona dan Fandey ni merupakan dukun yang sangat famous. Jadi Datuk Mazlan ni pun mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan Mona dan Fandey supaya diorang ni dapat berkomunikasi secara detail lah, ataupun secara jelas lah, untuk dalam bidang politik dia. Dan orang kata Datuk Mazlan ni berjumpa dengan Mona dan Fandey untuk meminta bantuan ilmu hitam, guys. Sifat manusia yang tamak memang rugi macam tu. Bukan dari segi wang tetapi menggunakan ilmu hitam. Risau. Kemudian pada hari yang ditetapkan, Datuk Mazlan pun datang ke rumah Mona dan Fandey dan membuat upacara ilmu hitam di situ. Masa kejadian ni, Fandey dan Mona dan suaminya menyuruh ataupun pada kejadian tu Fandey ni menyuruh Mona untuk petik satu bunga untuk upacara mandian Datuk Mazlan ni lah. So Mona pun pergi petik.
Masa upacara mandi bunga tersebut, Datuk Mazlan telah diminta untuk berbaring dan pada masa itu Mona ada di bahagian kepalanya. Masa upacara ini berlaku, secara tiba-tiba pembantu Mona ni iaitu Juraimi atau kira macam dekat dia lah kot, mungkin macam tu lah kan. So pembantu Mona ni masuk ke dalam bilik yang di mana Datuk Mazlan tu tengah mandi. Dan secara tiba-tiba dia memancung ataupun memenggal kepala Datuk Mazlan. So tanya Mona macam macam tu. Dia macam terkejut sebab dia tak tahu hari upacara ni adalah akan menjadi hari pembunuhan. Bermaksud dekat sini Mona ni tak terlibat kan guys. Dia pun tak tahu benda ni jadi macam, maksudnya dia jadi orang kata masa kejadian lah, kurang macam tu kan. Okey, masa Mona yang terkejut tu, dia memang sangat-sangat terkaku dan dia tidak tahu hari tu akan menjadi kejadian pembunuhan Datuk Mazlan. So Mona ni dia anggap bersubahat dalam kes ni, kes matinya Datuk Mazlan, sebab masa hari kejadian tu dia ada. Maksudnya sekiranya dia pergi lapor polis, mungkin dia tak terlibat lah kan. Tapi disebabkan dia tidak lapor polis, so dia kira bersubahat macam tu. Walaupun dia tak bunuh, dah kenapa kau tak pergi lah macam tu lah kan. Hakikatnya Mona ni baik je, cuma ni dia kalau dia kata dia berada di dalam keadaan tengah-tengah pembantu, suami dan dia sebagai seorang isteri lah macam tu. Pada 23 Julai 1993, mayat Datuk Mazlan ni pun telah dijumpai dalam keadaan yang sangat mengerikan, di mana mayat Datuk Mazlan ni dipotong atau dikerat 18. Kemudian mayatnya ditanam dalam satu lubang. So Datuk Mazlan ni dikatakan telah dijumpai dekat kampung Pamah Raub, Pahang. Suspek utama dalam kes ni adalah suami Mona, iaitu Fendi, dan juga pembantunya iaitu Juraimi. Dan kalau korang nak tahu, Juraimi ni adalah penagih dadah. So bila penagih dadah tu macam bila nak buat sesuatu dia jadi macam lost macam tu kan. Kemudian Mona Fendi ni telah ditahan disebabkan polis ni menahan, orang kata dia menahan Juraimi. Dan time tu Juraimi ni mengaku segala-galanya dan membongkarkan apa yang berlaku pada kejadian tersebut, pada awal upacara dan sampailah meninggalnya Datuk Mazlan. Kemudian Mona Fendi ni ditahan oleh pihak polis di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Pada 24 Oktober 1997, hakim telah menjatuhkan hukuman gantung terhadap mereka bertiga. Okey, namun sedemikian Mona ni bukanlah suspek utama dalam kes pembunuhan Datuk Mazlan ni. Secara tidak langsung, masa pembicaraan berlangsung tu, peguam Mona sempat membela dan memohon agar Mona ni dibebaskan setelah didapati bahawa Mona ni tidak bersalah dan dia tidak membunuh. So kiranya macam peguam ni tahu dia ni ada peluang untuk dibebaskan sebab dia hanya ada dekat, memanglah dia tu bersubahat sebagai saksi tapi dia tak membunuh. So kiranya ada peluang lah kan macam tu. So dikatakan permohonan peguam ni ditolak ataupun rayuan peguam ni ditolak sebab Mona pernah berkata kalau dia dibebaskan, dia pun nak suaminya dibebaskan sekali. Sekiranya suaminya digantung, dia pun hendak digantung sekali. Dekat sini kita boleh macam orang kata nampaklah kasih sayang Mona terhadap suami tu. Dikira macam dia betul-betul berbakti kepada suami dia, sanggup macam kalau suami dia tu mati, dia pun nak mati. So dia ni orang kata disebabkan dia ni terlalu cintakan suaminya sampaikan Mona ni sanggup menerima hukuman, manakala hukuman suami sampaikan benda tu bukan atas kesalahan dia sendiri dan bukan perbuatan yang dia lakukan. Korang faham tak maksud aku macam? Jadi pada tahun 2 November 2001 pada pukul 5:59 pagi, diorang pun digantung secara serentak. Mona dan Fendi telah pun disemadikan di kampung Sungai Kajang
Dan manakala Juraimi telah dikuburkan di Pong Teluk Gong Kelang. Itulah kisah Mona Fendi. Tapi ada yang mengatakan selama Mona berada di dalam sel ataupun dalam penjara, Mona ni sangat-sangatlah rajin beribadah. Maksudnya dia mengaji, dia memberitahu benda-benda yang baik. Dia tidak pernah pun mengingkar ataupun kurang ajar dengan orang dalam sel tu. Sehingga ada yang mengatakan juga Mona ni baik dengan salah satu ataupun pegawai penjara dekat situ lah. Kira Mona ni orang kata dia seorang yang baik. Boleh diterima lah, sebab kan kalau ikutkan secara logik dalam cerita ni, Mona pun dia tak ada niat pun nak membunuh. Kan benda ni terjadi pun dalam keadaan orang kata kelap mata, tiba-tiba, secara tiba-tiba. So yang pembunuh dia pun suami dia dengan pembantu dia. Mona tak kan. Sebab tu kebetulan ada yang membetulkan bahawa Mona ni tak buat kesalahan. So silapnya dia dekat sini adalah bila dia terlalu cintakan suami dia dan sanggup galas apa kesalahan yang bukan dia lakukan. Begitulah. So nilai murni dia yang dekat sini, sayang menyayangi. Lebih kurang cerita aku pun tak pandai juga. Okey, terima kasih yang mana stay dengan channel saya. Thank you yang mana subscribe saya. Terima kasih yang mana sudi tengok daripada awal hinggalah sampai akhir. Okey, jangan lupa like, share, komen, and subscribe.